Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ruswadi bin Abdul Wahab akan membentangkan kajian berkenaan kajian tinjauan perbezaan penggunaan sistem IGSA dengan sistem e-Excellent dalam proses penilaian pelibatan pelajar dalam aktiviti co-kurikulum bagi Politeknik Banting Selangor. Untuk makluman semua, proses penilaian kecemerlangan pelajar di Institut Pendidikan Tinggi buat masa sekarang ini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pencapaian di dalam akademik semata-mata, sebaliknya. Pelibatan pelajar di dalam aktiviti co-kurikulum juga diambil kira. Oleh itu, Politeknik Banting Selangor merupakan politeknik yang pertama menggunakan sistem Generic Student Attribute iaitu IGSA untuk menilai pelibatan aktif pelajar dalam co-kurikulum. Semasa penggunaan sistem IGSA yang telah digunakan pada tahun 2015, terdapat kelemahan dari segi tahap kesukaran pelaksana program, membuat penilaian dan proses pemarkahan yang tidak telus dalam pelibatan pelajar iaitu secara purata markah, dan terdapat sedikit keralatan di mana pelaksana program akan menilai markah terhadap pelajar secara keserataan. Oleh itu, bagi mengatasi masalah tersebut di mana sistem e-Excellent telah dibangunkan untuk merekod dan menilai tahap kecemerlangan pelajar PBS terhadap penglibatan mereka dalam aktiviti co-kurikulum sepanjang pengajian mereka di PBS iaitu selama 3 tahun. Dengan pembangunan sistem e-Excellent tidak terdapat kesulitan pelaksana program untuk menilai penglibatan pelajar dalam aktiviti co-kurikulum kerana markah telah ditetapkan oleh sistem berdasarkan jawatan, pelibatan, penganjuran dan pencapaian pelajar, di mana tiada lagi markah yang ditetapkan oleh pelaksana program. Oleh itu, proses penilaian bagi sistem Excellent adalah secara markah terkumpul yang mana ia adalah lebih adil. Dewasa ini, penilaian kecemerlangan pelajar di institusi pendidikan tinggi tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pencapaian di dalam akademik semata-mata. Sebaliknya, pelibatan di dalam aktiviti co-kurikulum juga diambil kira. Politeknik Banting Selangor merupakan politeknik yang pertama menggunakan sistem Generic Student Attribute IGSA untuk menilai pelibatan aktif pelajar dalam co-kurikulum. Oleh itu, penggunaan sistem IGSA yang telah digunakan pada tahun 2015 terdapat sedikit kelemahan dari segi tahap kesukaran pelaksana program membuat penilaian dan proses pemarkahan yang tidak telus dalam pelibatan pelajar iaitu secara purata markah. Yang dimaksudkan tidak telus di sini di mana terlalu ramai pelajar yang akan dinilai pada satu masa menyebabkan pelaksana program akan membuat markah keserataan markah. Dan dengan penggunaan markah secara purata ini akan menggalakkan pelajar hanya hadir sedikit pelibatan dalam aktiviti co-kurikulum. Kerana sekiranya mereka hadir lebih banyak, maka pembahagi markah keseluruhan adalah semakin meningkat dan menyebabkan markah mereka akan berkurang. Oleh itu, bagi mengatasi masalah tersebut di mana sistem e-Excellent telah dibangunkan untuk merekod dan menilai tahap kecemerlangan pelajar PBS terhadap pelibatan mereka dalam aktiviti co-kurikulum sepanjang pengajian mereka di PBS. Dengan penggunaan sistem e-Excellent tidak terdapat kesulitan pelaksana program untuk menilai pelibatan pelajar dalam aktiviti co-kurikulum kerana markah telah ditetapkan oleh sistem berdasarkan jawatan pelibatan, penganjuran dan pencapaian pelajar. Di samping itu, proses penilaian bagi sistem e-Excellent adalah secara markah terkumpul. Semakin banyak pelajar terlibat dalam program, maka semakin tinggilah markah yang diperolehi oleh pelajar. Oleh itu, sistem ini akan menyokong pelibatan aktif pelajar di dalam co-kurikulum. Di dalam kajian ini, iaitu permasalahan kajian adalah yang pertama, iaitu proses penilaian yang tidak telus dan sistematik, di mana pelaksana program perlu menilai setiap orang pelajar dengan beberapa domain. Dan di situ telah memberi kesukaran kepada pelaksana program untuk memberi markah yang sepatutnya. Dan justru itu pelaksana program akan mengambil jalan mudah untuk memberi markah minima yang telah ditetapkan. Yang kedua, terdapat kesulitan pelaksana program dalam membuat penilaian markah bagi pelajar yang terlibat dalam program kerana markah perlu diberikan kepada setiap pelajar yang terlibat
mengikut domain yang telah ditetapkan. Dengan itu, sekiranya pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti atau program itu ramai, maka penilaian terhadap domain dan pelajar adalah tinggi yang memberi tekanan dan kesukaran kepada pelaksana program untuk mengenal pasti markah yang sepatutnya bagi setiap pelajar. Kajian literatur berkenaan dengan kajian ini adalah di mana pelajar merupakan aset penting kepada institusi khususnya dan negara amnya dalam melahirkan model insan yang akan memacu kelestarian negara, iaitu berdasarkan Ismail Muhammad dan Ismail 2022. Tahap kecemerlangan pelajar pada masa kini tidak lagi bergantung kepada keputusan akademik sahaja, tetapi keterlibatan di dalam aktiviti kurikulum dan kemahiran insaniah berdasarkan ALI 2023 juga diambil kira oleh pihak industri bagi menawarkan pekerjaan kepada graduan. Selain itu, pelibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti dan program semasa pengajian perlu direkod secara sistematik bagi memudahkan dan melancarkan urusan pihak industri dan pelajar dalam menyimpan rekod. Penyimpanan rekod pada masa kini merupakan sistem penyimpanan data yang besar dan mudah untuk diakses di mana sahaja jika diperlukan kerana ia dapat menyelamatkan masa dan kos operasi institusi. Menurut Ibrahim, Muhammad Yusof, Makno, Muhammad Hisam dan Zainuddin 2014, cara pemarkahan pelajar di dalam aktiviti kurikulum juga perlu dititikberatkan untuk pemarkahan secara purata markah yang telah digunakan di dalam sistem IGSA atau markah terkumpul yang telah digunakan di dalam sistem e-excellent kerana kedua-duanya ada kebaikan dan kesesuaian pelaksana. Di dalam pelaksanaan pengumpulan markah di mana didapati markah secara terkumpul adalah lebih baik untuk menggalakkan pelajar dalam pelibatan aktiviti kurikulum. Semakin banyak pelajar yang terlibat dalam aktiviti kurikulum, semakin banyaklah markah yang dapat dikumpul oleh pelajar. Oleh itu, menurut Muhammad Akhir, Abdul Wahab dan Muhammad Ali 2016, penilaian terhadap bilangan pelajar yang terlalu ramai terlibat dalam aktiviti yang berlangsung pada satu-satu masa akan menyukarkan pelaksana program dan keserataan penilaian markah akan diberikan. Di dalam melaksanakan kajian ini di mana metodologi kajian adalah seperti berikut, iaitu kaedah yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Selepas itu, kita akan mengetahui masalah kajian. Didapati dua pemasalah kajian yang timbul. Dari pemasalah kajian yang timbul, maka soalan sudut telah dibangunkan oleh pengkaji untuk dikemukakan kepada responden. Apabila soalan kajian telah dibina, maka pilot test telah dilakukan terhadap responden, iaitu seramai 20 responden yang telah menjawab soalan-soalan selidik, dan didapati sekiranya nilai alpha combat adalah kurang daripada 0.65, maka item yang kurang daripada 0.65 perlu diperbaiki untuk memberi kefahaman untuk mendapatkan kesahihan jawapan yang diberikan oleh responden. Selepas pilot test ditentukan, maka nilai alpha combat yang diperolehi bagi keseluruhan soalan adalah melebihi 0.9, iaitu soalan yang sebenarnya telah diedarkan kepada responden secara atas talian. Terdapat 30 responden yang telah menjawab kajian ini. Dan selepas dapatan diperolehi, maka proses dapatan untuk skomin dan peratus dengan menggunakan perisian Microsoft Excel telah dilakukan. Analisa dan dapatan kajian ini adalah seperti jadual 1.0, iaitu perbezaan proses penilaian antara sistem IGSA dengan sistem e-excellent. 4 item soalan telah dikemukakan kepada responden. Keempat-empat item telah memberikan skor Mi yang tertinggi dan peratus telah melebihi 90%. Dari keempat-empat item tersebut di mana skor Mi yang tertinggi adalah untuk item nombor 3, iaitu penilaian markah secara markah purata akan memberi kesan tidak adil kepada individu yang terlibat dalam program dan disokong dengan peratus responden yang jawab adalah sebanyak 93.33%.
Analisa dan dapatan berkenaan dengan tahap kesukaran pelaksana dalam proses penilaian aktiviti kurikulum di mana terdapat 3 item telah dikemukakan kepada responden. Daripada ketiga-tiga item didapati skor min adalah sebanyak 4.77 dan peratus yang menunjukkan responden bersetuju adalah sebanyak 92.33%. Daripada ketiga-tiga item ini, di mana item yang nombor 1 menunjukkan sistem IGSA, terdapat banyak item yang perlu dinilai oleh pelaksana program berbanding dengan sistem e-excellent, di mana skor min yang diberikan adalah sebanyak 4.83 dan peratus yang diperolehi adalah sebanyak 93.33%. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa proses penilaian sistem e-excellent adalah lebih sesuai digunakan dalam proses penilaian keaktifan pelajar dalam aktiviti co-curriculum berbanding dengan sistem IGSA kerana nilai skor min adalah tinggi bagi soalan yang dikemukakan. Selain itu, skor min untuk tahap kesukaran pelaksana dalam proses penilaian aktiviti co-curriculum juga menunjukkan sistem e-excellent adalah lebih mudah berbanding dengan sistem IGSA yang telah digunakan. Oleh itu, pelaksana program juga berminat untuk menggunakan sistem e-excellent berbanding dengan sistem IGSA kerana ianya memudahkan dan mempercepatkan urusan penilaian terhadap pelajar.